Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah, pengagung kubur, membesarkan kubur di Yaman dan usaha para ulama untuk mengatasinya. Dan kita telah bincang pendapat golongan-golongan ulama besar di Yaman yang telah berjuang menentang golongan kuburiyah ni. Sekarang dan kita bincang banyaklah pendapat yang panjang sikitnya, Ibn Al-San'ani dan Imam Syawkani lah, panjang lebar sikit perbincangan dia. Dan kita nak masuk yang bab yang ke-6, bab ke-6 sekarang ni, iaitu kekeliruan golongan kuburiyah. Hujah-hujah golongan kuburiyah yang keliru dan jawapan terhadapnya. Okey, pendahuluan. Banyak kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan kuburiyah yang mengharuskan membina binaan, buat besar kubur dah, binaan atas kubur dah, dan kubur di atas kubur, dan melakukan ziarah kubur lah, yang tidak syar'i di sisi kubur, yang dianggap oleh mereka sebagai para wali. Mereka melihat tidak menjadi masalah melakukan istighasah, memohon pertolongan dan bantuan terus dari kubur dah. Bukan minta dengan Allah ni, minta dengan Tok Wali terus dah. Kan Tok Wali ni telah dapat izin dari Allah katanya dah. Dengan orang yang telah mati dalam kalangan para wali kerana kedudukan mereka yang tinggi, yang hebat, yang maqam tinggilah di sisi Allah SWT, kata mereka. Mereka mendakwa tidak pernah menyembah para wali tersebut di dalam kuburnya, dan tidak pernah juga melakukan amal syirik. Tak mengaku syirik dah. Sebaliknya mereka juga menyembah Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang lain, kata mereka dah. Apa yang mereka lakukan hanyalah bertawasul dengan menggunakan kedudukan para wali di sisi Allah, jadi dikatakan sangat dekat dengan Allah, untuk melepaskan segala hajat mereka di dunia ini. Jadi mereka kata tawasul, tapi kita cerita dah lah, tawasul mereka ni sebenarnya istighasah, minta terus dengan Tok Wali tu dah. Bukan sebagaimana khilaf para ulama tawasul dengan berkat Tok Wali dah. Minta dengan Allah berkat Tok Wali, tapi terus minta dengan Tok Wali dah. Ni jadi, tapi dia menggunakan istilah tawasul juga dah. Mereka juga menjadikan para wali dan orang soleh tersebut sebagai pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah SWT dah. Jadi tak payah minta dengan Allah, minta dengan Tok Wali sebagai syafaat dah. Seolah Allah ni pekak tak dengar mana dah. Minta dengan Tok Wali dah, dengar dulu dah. Padahal yang dikatakan sebagai tauhid yang sebenar-benarnya, yang suci murni dan ikhlas, ialah memohon doa secara langsung terus kepada Allah SWT, dan tidak memerlukan perantaraan yang lain daripada Allah SWT. Tak perlu orang tengah dengan Allah SWT. Allah ni maha mendengar, maha mendengarkan hajat dah. Firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya sahaja, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah Bayyinah, surah ke-98 ayat ke-5. Okey, hujah pertama, kekeluaran pertama golongan kuburiyah ni, penguja pengagung kubur ni. Golongan kuburiyah menyatakan, kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, bahkan kami bersaksi bahawasanya tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, memanfaatkan, memberi manfaat dan juga memberikan mudarat, melainkan Allah SWT saja. Tu sebut dengan izin Allah ni. Walaupun Tok Wali tolong, minta dengan Tok Wali terus direct, tidak minta dengan Tuhan, tidak minta dengan Tok Wali, tapi dengan izin Allah. Saya kata dah, Allah yang sebenarnya beri manfaat dan mudarat. Semuanya Allah ni raja jauh-jauh dah, tahu. Dia dengar Tok Wali dulu lah. Dia kata gitulah dah, seolah Allah tak dengar dah. Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pusra Allah SWT. Baginda juga tidak dapat memanfaatkan maupun memudaratkan. Itu dia kata mereka lah. Cuma kami perakui kami adalah golongan yang melakukan dosa kepada Allah, manakala orang-orang yang soleh tersebut, Nabi ke Tok Wali lah, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kami meminta pertolongan daripada Allah SWT dengan bertawasulkan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah SWT. Dia menggunakan istilah tawasul. Terkadang masuk campur gaul lah, antara istighasah lah, tawasul lah, campur gaul habis. Jawapannya, perlu diketahui orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW mengharuskan darah dan wanita mereka juga memperakui perkara yang diakui oleh golongan kuburiyah di atas. Dah, jadi jawapan dia.
Dah. Siapa ke perang, siapa ke darah-darah ni nak. Nabi perang dengan golongan musyrik tu. Mereka mengaku Allah yang Maha berkuasa dah. Super power tu dah. Iaitu Allah juga dah. Orang kafir panggil Allah juga dah. Orang Quraisy ke apa, orang kafir Quraisy. Cuma mereka ni ilah tu mereka sembah minta hajat ni. Nemo tak sil hanya kepada Allah dah. Mereka kata perlu pada perantara Tok Wali dah. Tok Wali yang dijadikan dibentukkan dalam bentuk berhala sebagai perantaraan, sebagai medium dah. Medium antara alam zahir dan alam ghaib. Roh-roh para wali itu berhubung dengan berhala. Tu sebab itu mereka perang Nabi tu balas Nabi dah Quraisy. Mereka juga memperakui berhala-berhala mereka tidaklah menguruskan apa-apa sebenarnya dah. Jadi orang kafir tahu berhala tu duk cokos situ lah. Bukan je memang duk tak gerak situ dah. Bukanlah sebagai benda tu, dia nak sebenarnya benda berhubungan macam telefon lah, guna telefon nak sambung kepada orang duk jauh. Jadi dia pun guna macam berhala tu macam telefon, alat untuk berhubung dengan alam ghaib ni. Mereka inginkan kedudukan dan syafaat. Tauhid sebagai ini tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Firman Allah SWT, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidaklah mengutus sebelummu wahai Muhammad seseorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepada aku. Surah Anbiya surah ke-21 ayat 25. Jadi ilah-ilah ni sembahlah dah. Bukan setengah-setengah ni. Asy'ariyah kau tak tahulah, bukan Asy'ariyah Hasan ni, mutakhir ke apa dah. Setengah-setengah tu dia becek la ilaha illallah tu tiada yang berkuasa melainkan Allah dah. Dah. Dia pihak kat tu dah, tauhid rububiyah. Sedangkan makna dia disembah dah. Itulah hak sepatutnya dah. Rob tu suku pula dah. Tauhid rububiyah dah. Firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat surah ke-1 ayat ke-56. Jadi Allah ciptakan makhluk jin dan manusia ni untuk beribadah, untuk menyembah Allah SWT, bukan untuk mengaku yang paling berkuasa tu Allah kan. Tapi hak tu dah kena faham dah. Dan firman Allah SWT, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Maksudnya Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Dan malaikat-malaikat serta orang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 18. Dan lain-lain yang menjelaskan kewajipan mentauhidkan Allah SWT dari segi ibadah ni, tauhid ibadah. Dan tidak boleh menyembah selain daripadanya sahaja. Selain daripadanya tak boleh lah. Hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Diminta gapo, hajat gapo, yang kita berasa agung hebat tu Allah SWT. Bukan kita berasa agung hebat Tok Wali dah. Nampak Tok Wali dulu hebat, baru nampak di sebalik tu ada Allah dah. Macam-macam lah dia suruh guna perantara Tok Wali. Kadang-kadang zikir pun rabitah dah. Yang konsep rabitah ni ada perantara Tok Wali untuk dapat kesan rohani yang baik dah kata dah. Kadang-kadang dia berasa sungguh, tapi masalah tu dia berasa hak rohani, pimpinan rohani tu sebenarnya ada pimpinan jin syaitan iblis. Bukan roh para wali dah, sebab roh para wali ni di alam barzakh. Alam yang ada dinding yang tersekat, tak boleh masuk dah ke alam zahir ni. Kalau jumpa-jumpa kata mari tok nenek dia mula marilah ke apa tu jin iblis marilah berupa dengan tok guru tu dah. Tu masalahnya. Okey, kekeliruan yang kedua dah. Ni hujah kedua golongan kuburiyah, pengagung-pengagung kubur. Golongan kuburiyah menyatakan ayat-ayat yang dikemukakan oleh golongan yang menolak aliran kuburiyah ni merupakan ayat-ayat berjelaskan berkaitan orang yang menyembah. Jawapannya dah, perlu diketahui setiap orang yang menyembah selain daripada Allah SWT, bererti dia telah menjadikan benda yang disembahnya sebagai berhala juga, walaupun tak nampak tokoh dia. Kadang tak ada lah. Tak ada lah benda yang kata gambar ke berhala ke tokoh ke, tak tiada dah. Tapi sembah juga malaikat ke jin ke apa, tetap dia kata menyembah selain Allah SWT dah. Yang ada super power yang menggantikan Allah SWT dalam alam ghaib nah. Itu masalah nah.
Sehubungan dengan itulah, apakah perbezaan antara orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah para wali dan para nabi? Beza mana? Ya, sembah wali, sembah nabi ni Nabi Isa hak tergedah. Hak lain pun nabi-nabi lain pun tak. Orang yang sembah nabi hukum nabi gapo serupa je dah. Apa beza ni sembah berhala walaupun tak nampak macam berhala, wak berhala nabi tak ya. Dalam kalangan orang kafir yang berdoa kepada berhala mereka, ada yang bertujuan mendapatkan syafaat daripada berhala tersebut. Syafaat maksudnya minta nak tok wali berhala tu, tok wali tu gambar berhala tu, bukan berhala tu gambar ataupun penghubung antara orang tu dengan orang tok wali yang dalam kubur dah, roh para wali dah. Jadi untuk jadi syafaat, pergi minta nak Tuhan pula jadi syafaat ni. Mendapatkan syafaat daripada berhala tersebut daripada tok wali tersebut, dan ada yang bertujuan menyembah para wali ni. Ada yang sembah orang soleh zaman dulu dah. Bukti yang menunjukkan mereka menyeru para wali tersebut ialah firman Allah SWT. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Maksudnya orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan mendapatkan diri kepada Tuhannya. Apa nak suruh dah. Orang soleh kau apa hak mati dah tu. Mereka sendiri tu berebut nak caw ke masing-masing, nak amal masing-masing, nak tak caw ke orang dia masing-masing untuk bawa bekal jumpa Tuhan. Dengan berbuat ibadah, masing-masing berebut buat ibadah. Sekalipun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya dah, bahawa dekat Tuhan pun lagi makin kuat beribadah pada Tuhan. Serta mereka pula mengharapkan rahmat Tuhan dan gerun takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhan itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Surah Isra' 17 yang 7. Bukan dia begini ni. Yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Jadi gini orang yang orang-orang yang beriman tu tak, mereka menyeru doa pada Tuhan lah, dan mencari wasilah dengan beramal lah. Jadi semua tu nak rahmat Allah SWT dan takut azab Allah. Jadi cara dia ni dengan minta nak Tuhan lah, dengan beribadah menyuruh Tuhan. Kalau kita nak gagal menyuruh Tuhan dan terus jadikan amalan kita sebagai benda yang kita tawassulkan, minta sebagai apa barang galang gantilah untuk minta suatu hajat lah, dunia dan akhirat. Sepatutnya gitu dah. Macam kita sepatutnya kita nak doa semaya hajat ke apa ke, kita nak ada hajat ke apa, kita sedekah dulu baru kita semaya hajat dah. Hak moleknya dah. Begitu juga mereka menyembah para nabi. Dah apa ni orang-orang kafir ni sembah para nabi. Ni dah. Firman Allah SWT, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maksudnya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah daku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah. Allah tanya Nabi Isa lah. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Nak suruh jadi Tuhan. Nah, suruh orang sembuh. Nabi Isa tak ada. Nabi Isa tak ajar dah. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya dahulu dan dia tahu kau tak payah tanya, tahu dah kan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kerana sungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui perkara-perkara ghaib, Allamul ghuyub. Jadi begitu juga orang kafir ni. Nabi Isa tu jadi anak Tuhan apa, sebenarnya ada unsur falsafah ni. Sebenarnya asas dia pun anggap bukan Tuhan, tapi dia penjemaah lah, tajalli Tuhan macam-macam lah pada diri Nabi Isa dah. Ada sifat Tuhan, ada sifat manusia. Begitu juga mereka menyembah para malaikat. Firman Allah SWT, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatkanlah masa Allah menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat, kemudian ia bertanya kepada malaikat, adakah orang-orang ini yang kamu setujui menyembah kamu dahulu dah? Adakah kamu setujulah sembah kamu dah? Sembah malaikat lah ni. Malaikat, Tuhan tanya malaikat ni. Surah Sahabat surah 4 ayat 40. Keterangan di atas menjelaskan kekeruan yang berlaku kepada golongan kuburiyah. Mereka mengatakan orang-orang Arab musyrik terang-terang menyembah berhala, sedangkan mereka hanya berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantaraan orang soleh.
dan para wali dan bukanlah menyembah berhala. Mereka kata gitulah. Kekeliruan mereka tidak terima kerana pertama orang musyrik juga menyembah orang-orang soleh dan juga para wali. Kedua, jika diandaikan orang musyrik tersebut tidak menyembah melainkan berhala, tidak terdapat perbezaan antara golongan kuburiyah itu dengan golongan musyrikin itu, kerana kesemua mereka menyembah sesuatu yang tidak mengundang sebarang manfaat kepada mereka. Minta dengan Tok Wali, minta dengan berhala serupa je dah. Minta dengan Tok Wali pun sama lah. Macam berhala juga dah. Dengan itu semuanya berhala ni benda tokoh. Kalau tak guna berhala, dia sembuh. Dia kata Tuhan ni jauh tak dengar mana, dia sembuh. Minta hajat dengan Tok Wali tanpa ada tokoh depan pun berhala juga ni. Apa syirik juga ni. Tak ada berhala tokong depan mata dia pun. Dia minta tu. Dengan Tok Wali mana-mana, jauh-jauh pun tak mati dah kau, gapo kau serupa lah. Ataupun berhala tu, orang kafir ada juga, dia tak buat berhala tapi minta juga hajat dengan sebut-sebut gitu dah. Wahai Datuk Kong ni. Datuk Kong ni berhala muka Melayu sebab dia orang baik dah. Cina pun sembuh dah. Jadi wahai Datuk Kong tak ada depan Datuk Kong tu tak dia minta doa tu kira menyembuh lah. Dengan itu dapatlah difahami Allah SWT menghukumkan kufur kepada orang yang mengqasadkan berhala walaupun tak ada depan mata, niatnya macam minta dengan berhala dah. Pasalnya minta hajat dengan makhluk. Sebagaimana dia menghukumkan kufur kepada orang yang mengqasadkan orang soleh. Jadi serupa dengan orang minta berhala ni, qasad kepada berhala. Berhala tak ada depan pun dah. Dah. Jadi niat ni minta dengan berhala serupa dengan orang hak minta dengan orang soleh. Tok Wali serupa lah. Apa beza dia ni? Rasulullah SAW memerangi mereka di atas kesyirikan tersebut. Ia sedikit pun tidak akan memberi manfaat kepada mereka sama sekali. Jika perkara yang menjadi sembahan mereka itu terdiri daripada para wali dan nabi sekalipun, itu ada pada sekali abuk dan itu adalah syirik. Kekeliruan yang ketiga. Golongan kuburiyah menyatakan orang-orang yang kafir yang menyembah berhala inginkan agar berhala tersebut dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada hidup mereka. Jadi dia katanya dia kata orang semua berhala tu yakin berhala tu beri manfaat mudarat tanpa campur tangan Tuhan dah. Orang kafir Quraisy tu menganggap berhala tu anggap ada kuasa yang tidak ada campur tangan Tuhan. Tu hujah mereka lah. Sedangkan mereka tidak mengintikadkan begitu. Sebaliknya sekadar untuk menjadikan orang soleh dan para wali tersebut mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi orang yang hak buat besar kubur Nabi Hud ke kubur Tok Wali dia dah. Tak ditarik ke apa mana-mana pun setengah tu. Dia kata dia tidak itikad wali tu ada kuasa tanpa izin Tuhan dah. Tanpa izin Tuhan. Yang anggapnya kuasa tu dengan izin Tuhan dah. Tok Wali tu dah. Macam berhala ni tanpa dia kata tak apa tanpa izin Tuhan tu kata mereka lah. Jawapannya perlu diketahui kata-kata orang kafir adalah sama antara satu sama lain. Sebenarnya kafir tidaklah anggap tak ada campur tangan kuasa Tuhan sikit abuk dan bukan ya ada juga dengan izin Allah SWT juga dah. Firman Allah SWT ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Maksudnya ingatlah hak orang yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadah dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Khalis, ad-dinul khalis. Dan orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata dah min duni awliya. Dia panggil dia selain Allah SWT ni dia Tok Wali lah kita kata awliya ni. Mereka kata gapo dah? Sambil berkata kami tidak menyembah atau memujanya Tok Wali ke gapo ni berhala gapo ni orang-orang roh-roh mati lama ni melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampi-hampinya. Orang Hindu, Buddha begitu je kan. Nak suruh dekat dengan Tuhan. Yang paling super power tu dia tahu mesti ada Allah SWT juga dah. Illa liqarribuna ila Allah zulfa. Nak suruh mendampingkan kami kepada Allah sehampi-hampinya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisih padanya. Orang kata syirik, orang kata tak syirik lah. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta mengatakan yang bukan-bukan ada balik ayat dah. Lagi senantiasa kufur dengan melakukan syirik. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 3. Firman Allah SWT lagi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah
Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maksudnya, dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka, dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Macam yang mengaku lah, betul tak ada manfaat mudarat ni, betul-betul dia ada kuasa izin ni adalah Allah ni. Menentukan jadi tak jadi ni Allah ni. Cuma ni dia jadi perantara dia syafaat ni, pemberi syafaat di sisi Allah ni. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Soalan Allah ni. Allah ni ada benda yang tak tahu kau, ataupun yang perlu pada campur tangan Tuhan-Tuhan kecil ni yang diberi mandat ke Tuhan yang tak wali ni, sehingga dia ni perlu bantuan dah. Adakah gitu dah? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Surah Yunus surah ke-10 ayat 18 ni. Jadi seolah-olahnya perlu kepada bantuan lain lah. Tidaklah lah. Tak apalah, tu lebih kurangnya tu putar belik golongan kuburiyah untuk membenarkan permohonan mereka kepada Tok Wali. Okey, kekeliruan yang keempat, golongan kuburiyah menyatakan mereka tidak menyembah melainkan Allah SWT sahaja. Tumpuan pada orang soleh dan berdoa kepada mereka bukanlah merupakan satu bentuk ibadah. Walaupun minta macam minta Tuhan dah, ya Tarim kan, atau ya Syekh Abdul Qadir Jalani dah, ya Nabi Hud, apa-apa minta hajat dah. Dia kata bukan bentuk ibadah, dia kata dah. Jawapannya, dia kata serupa dengan minta Tuhan dah. Tak, kata bukan ibadah lagi dah. Perlu diketahui, Allah SWT memfardukan keikhlasan melakukan ibadah hanya kepada Allah SWT semata-mata sahaja. Kalau nampak pun nak capu minta Tuhan kata, minta makhluk, sembah Tuhan kata, sembah makhluk, sembah tak wali dah. Jadi tak berapa suci lah, tak berapa ikhlas, tak berapa bersih. Ia merupakan hak yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Maksudnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 55. Jadi ni doa kepada Tuhan, bukan pada malaikat, pada wali dah. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dengan rendah diri dan khufyah, suara yang perlahan-lahan, bukan doa ni kuat-kuat. Kayak ada doa ni dengan perlahan-lahan, berhenti-henti, kita jadi dengan Allah dah. Allah ni tidak suka pada orang yang melampaui batas. Allah orang minta yang over-over doa tu tak molek lah dah. Menyeru dan berdoa merupakan satu bentuk ibadah. Apabila ia jelas merupakan satu bentuk ibadah, bermakna menyeru dan berdoa kepada sesuatu yang lain daripada Allah SWT, minta tawali, doa dengan tawali adalah satu bentuk syirik kepada Allah SWT. Satu-satunya yang berhak diseru dan dipanjatkan doa kepadanya ialah Allah SWT sahaja, yang tidak ada sekutu baginya. Apabila jelas diketahui berdoa itu adalah satu bentuk ibadah, kemudian seseorang berdoa kepada Allah siang dan malam dengan penuh rasa takut dan mengharapkan balasan syurga daripada Allah. Kemudian ketika berada dalam situasi hajat yang terlibat memanjatkan doa kepada Nabi SAW dan juga kepada orang yang lain daripada Nabi SAW, ini bermakna yang terlibat telah mensyirikkan ke Allah, telah ibadah dengan sesuatu yang lain daripadanya. Tu tipulah, tipu daya syaitan. Ada hajat ke apa, minta dengan Nabi, direct teguh dah, minta dengan tak wali lah. Benda tu syirik lah dah. Walaupun putar belik kata dengan izin Allah. Ada sama buah dengan izin Allah dah. Dia sebenarnya yang memberikan jadi sesuatu perkara tu nak mudarat dan manfaat Allah SWT dia kata dah. Dia buah juga situ dah. Tak, Allah sedikit kita bicara dari Quran. Dan yang tidak boleh manfaat dan mudarat selain Allah SWT, pada apa minta nak tak wali ni dah. Dah. Minta tak wali pada gapo dah. Dia minta dengan orang soleh yang mati dah, roh-roh para wali, roh-roh orang soleh dulu dah. Macam Cina minta dengan roh tok nenek moyang mereka dah. Itulah Cina hak Buddha ke apa dah. Jadi orang hak ngaku Islam pun minta dengan roh habib, roh gapo ni. Jadi lepas tu dia tanya, yang beri manfaat dan mudarat sebenarnya Allah SWT saja. Dia kata gitu juga. Tak payah apa minta dan tak wali. Allah cepat dengar lagi. Dan Allah yang beri manfaat mudarat lagi dah. Tak perlu kepada orang tengah macam raja dia. Raja tu memang tak tahu sekarang. Kalau tak ada pegawai dia rajak ke dia dah. Menteri-menteri rajak dah. Dia hanya tahu saing dah. Gitu lebih kurang dah.
Firman Allah SWT, "Fasalli lirabbika wanhar." Maksudnya oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Apabila seorang mentaati Allah dan melakukan sembelihan kerana Allah, ia merupakan satu bentuk ibadah. Sebaliknya, jika seorang melakukan sembelihan bukan kerana Allah SWT, sebaliknya untuk suatu makhluk, seperti seorang Nabi, sembelih kerana Nabi, jin atau lainnya untuk berhubung dengan alam gaib bermakna terlibatlah mensyirikkan Allah SWT dalam ibadah dengan sesuatu yang lain daripadanya yang anggap nak berhubung dengan ruh para wali ni kena sembelih ke apa, ruh jin ke apa sebenarnya iblis setan jin ni iblis bukannya nak ruh para nabi berupa saja. Orang-orang musyrik yang turunkan Al-Quran kepada mereka menyembah para malaikat, orang-orang salih dan berhala al-lata. Dia musyrik ni dia sembah malaikat, ada sembah malaikat, ada sembah orang salih dan berhala lata Ibadah yang dilakukan kepada mereka adalah berbentuk berdoa. Pergi di depan berhala doa kalau kita doa dengan orang Islam, doa dengan Allah, ya Allah minta gagal apa ni, ya lata ke, ya tok wali ke, gitulah orang musyrik melakukan sembelihan dan menaruh harapan dan tumpuan dan lain-lainnya. Dalam masa yang sama juga mereka memperakui yang mereka adalah hamba-hamba Allah SWT dan berada di bawah kekuasaan Allah. Super power dengan musyrikin Quraisy pun dia tahu yang paling berkuasanya Allah. Baitullah tu rumah Allah, berhala tu untuk hubung dengan ruh-ruh yang dekat dengan Allah. Kira ni Allah SWT adalah Tuhan yang menguruskan segala sesuatu. Dan doa dan tumpuan mereka adalah kepada jah dan syafaat. Berkat dengan Tok Wali berhala tersebut ada tu tak siapa minta Tok Wali berhala dia minta nak berkat berhala tersebut pun sebagai replika macam simbol capal kita kata dia simbol cross sebagai perantara sebagai berkat dengan berkat dengan berkat berhala tu ada setengah tu kan tidak minta direct yang anggap dengan berkat dengan berhala tu minta Tuhan benar ada juga perkara tersebut jelas sekali salah karut Kekeliruan yang kelima golongan Qubriyah menyatakan golongan yang tidak bersetuju dengan perbuatan mereka berdoa kepada Allah dengan menggunakan jah orang-orang soleh dan para wali sebagai golongan yang mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Kita kata tak usah lah minta dengan Tok Wali kubur dia, minta dengan kubur ke apa dia kata dia belik pula dia kata kita ni tolak syafaat Nabi pula Jawapannya perlu diketahui golongan yang tidak bersetuju dengan perbuatan golongan Qubriyah tersebut tidak pernah menolak syafaat Rasulullah SAW. Malah tidak pernah membebaskan diri daripada syafaat Nabi dan tidak kata barak berlepas diri tak sipakan. Bahkan Rasulullah SAW merupakan Rasul pemberi syafaat. Setelah diizinkan memberi syafaat oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Jadi Rasul ni pemberi syafaat Tapi Nabi beri syafaat pun setelah Allah beri izin pada hari kiamat kelak. Namun mereka tetap menyatakan pemilik syafaat yang sebenar adalah Allah SWT. Dan jadi yang Allah juga walaupun Nabi kata beri syafaat pun dengan izin Allah. Dengan izin Allah hak mana boleh, hak mana tak boleh ada. Nabi tak boleh beri syafaat pun walaupun Nabi asal-asal nak beri syafaat Firman Allah SWT, "Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un." Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu semuanya hak punya Allah. Dialah yang menguasai segala urusan langit dan bumi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Surah Az-Zumar, surah ke-9, ayat 44. Bahkan kalau kita nak syafaat Nabi ni, kita kena selawat ke Nabi. Kita selawat ni, kita doa kepada Allah, minta. Kita minta dengan Allah supaya beri selawat, beri salam kesejahteraan, keselamatan, kebaikan kepada Nabi Jadi dengan berkat, dengan amalan kita sendiri barulah Allah beri ke Nabi nak beri syafaat kita bukannya kita minta Nabi terus beri syafaat Syafaat itu juga tidak dapat diberikan melainkan setelah keizinan daripada Allah SWT. Firman Allah SWT, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan segala makhluknya, yang tidak mengantuk susahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izin Allah.
yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah. Melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya sebahagian sedikit saja. Luasnya kursi Allah, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan tiadalah menjadi keberatan pada Allah menjaga serta melihara keduanya arasy dan bumi ke apa, langit bumi ke apa ni. Dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255. Allah SWT pula tidak akan meredai seorang malaikat ahli tauhid saja. Firman Allah SWT, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Maksudnya, dan siapakah yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan terima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat surah ketiga ayat 85. Mana kita bincang? Banyak kekurangan. Jika semua syafaat adalah milik Allah SWT sahaja, dan ia pula tidak akan berlaku melainkan dengan keizinan daripada Allah SWT sahaja, walaupun syafaat Nabi, ia bermakna tidak ada seorang manusia, baik Nabi maupun orang lain yang bukan Nabi, boleh memberikan syafaat pada seorang malaikat dengan izin daripada Allah SWT sahaja. Jadi kalau kita nak syafaat Nabi pun bukanlah kita minta Nabi. Jadi kita kena minta dengan Allah SWT sahaja. Allah SWT pula hanya membenarkan untuk memberi syafaat pada ahli tauhid sahaja. Oleh kerana itu, jika hendak meminta syafaat, mintalah syafaat daripada Allah SWT sahaja. Sebutlah, "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau haramkan kepadaku syafaat Nabi dah." Syafaatnya, "Ya Allah, ya Tuhanku, syafaatkanlah dia untukku." Syafaatkan dia tu Nabi ke para wali dah. Dan seumpamanya minta dengan Allah sahaja dah, bukan minta dengan tok wali. Kekeliruan yang keenam, Allah SWT telah menganugerahkan syafaat kepada Nabi SAW. Golongan Kuburiyah berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW tersebut. Dia kata, boleh syafaat Nabi dah. Memang Nabi diberi syafaat, diberi hak untuk beri syafaat lah. Jadi, boleh minta lah dengan syafaat dengan Nabi. Kata pasal Allah beri izin, beri syafaat ke Nabi dah. Dia kata gitulah tak? Jawapannya, perlu diketahui Allah SWT telah mengurniakan Rasulullah SAW dengan syafaat. Betul lah tu dah. Namun dalam masa yang sama, dia melarang berdoa kepada sesuatu selain daripadanya. Tapi Allah lagi kita minta dengan makhluk, minta Nabi ke direct dah. Terutama Nabi itu telah berada di alam barzah, alam ghaib. Alam ghaib ni boleh bertukar dengan Tuhan dah. Firman Allah SWT, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadah kepada Allah semata-mata, dan maka janganlah kamu seru dan sembah siapa pun bersama-sama Allah. Minta nak tak wali bahasa Tuhan, tak apa dengar dah. Minta tak wali lah. Untuk tak wali siapa ke Tuhan dah. Surah Al-Jin surah ke-72 ayat 14. Tidak dinafikan Allah SWT mengurniakan Nabi Muhammad SAW dengan syafaat. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah dapat memberi syafaat melainkan dengan keizinan daripada Allah SWT sahaja. Baginda SAW juga tidak dapat memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah SWT sahaja. Walaupun pak darah dia ke apa pun tak boleh bersyafaat, melainkan Allah redha dulu dah. Bagi orang yang kufur kepada Allah SWT, Allah SWT tidak meredai dia diberikan syafaat. Walaupun dia sayang ke Nabi, cinta ke Nabi, siapa sembah Nabi pun tak boleh beri syafaat. Sebabnya dia syiriknya. Firman Allah SWT, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Maksudnya Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat malaikat bagi siapa yang diridai oleh Allah. Dan mereka pula senantiasa cemas takut daripada timpa azabnya. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 28. Jadi mereka mohon syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka beri syafaat ni apabila Allah redha saja dah. Gitulah. Perlu diketahui juga Allah SWT mengurniakan syafaat kepada para malaikat juga, pada para ulama, kepada para wali pun memang Allah beri syafaat. Allah beri izin dah untuk dia beri syafaat. Persoalannya, adakah kita perlu juga minta syafaat daripada mereka? Masalahnya kita boleh minta direct dengan mereka ke tidak dah, atau minta dengan Allah. Jika seorang benar-benar inginkan syafaat daripada Rasulullah SAW, hendaklah menyebutkan, "Ya Allah, ya Tuhanku, syafaatkanlah kepadaku Nabi-Mu Muhammad SAW." Benar ayat gitu, minta Tuhan, bukan minta Nabi direct dah. Minta Tuhan supaya Nabi ni diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat pada kita dah. Rasulullah SAW lah. Bagaimana seorang boleh menikmati syafaat daripada Rasulullah SAW jika dia meminta syafaat tersebut daripada Rasulullah SAW direct secara langsung? Tidak minta dengan Allah, minta dengan Nabi tu direct.
Hal tersebut kerana ia membawa masuk meminta-minta kepada sesuatu yang lain daripada Allah SWT, berdoa kepada selain Allah lah. Sedangkan meminta sesuatu yang lain daripada Allah SWT adalah satu bentuk syirik. Sedangkan syirik mengeluarkan seorang daripada landasan agama. Kat mana kita ni? Pada ikut kat tu dah banyak lagi nak. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakumdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.